Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, so salam sejahtera juga. Selamat pagi kepada anda semua. Jadi saya tengah nak cari pot live ni sebenarnya kat mana kan. Okay, so saya berada di hotel yang dulu kita orang dulu pernah buat annual dinner kat sini untuk team Momentum. Okay, dulu kita nak buat, saya ingat 2 tahun lah sebelum COVID kan, sebelum PKP. So hari ni kita datang bawa anak-anak yang belum lagi pernah merentas negeri. Jadi saya pagi ni nak cari pot jap, tapi saya rasa afdal kalau saya guna tripod. So saya ada buat tripod ni pergi mana-mana. So kita nak ambil tripod sekejap dalam kereta saya ni. Okay, so siapa tak pernah letak kunci, ni kunci dia. Okay, ini yang saya dah letakkan casing sebab saya tak suka kalau kunci dia ni cala bala kan. Okay, so saya nak ambil case. Sekejap saya share sikit pemandangan kat dalam tu. So kursi ni boleh dilipat. So kat belakang ni saya boleh lah letak barang-barang, termasuklah saya punya tripod kat sini. Okay, tu dia. So ada yang tanya saya, memang kereta ni 2 seat ke? Ya, memang 2 seat. Sebab kat belakang ni adalah enjin dia. Okay, so pagi ni saya dah nak share beberapa benda lah kan. Siapa yang ada impian, siapa yang insyaAllah satu hari nanti ada cita-cita, saya nak share. Mudah-mudahan benda tu orang kata menjangkiti anda, insyaAllah. Kan, saya pasti you all semua pun ada impian masing-masing yang nak dikejar, nak dicapai. So how, macam mana boleh capai benda tu? Saya nak share pagi ni macam mana nak capai, apa halangan dia, macam mana nak handle kalau ada halangan tu. Macam siapa ready bagi ni nak saya share. Kemudian saya ada hadiah juga. Sebab bila saya explain benda ni, benda Allah ni, bermaksud saya pun ada dia punya solution dia. Apa nak buat? Macam mana nak buat? So saya nak tunjuk pada anda. Sekejap ni ikut mana tangga senang. Kita ikut sana. So saya nak share sejarah. Assalamualaikum, selamat pagi. So saya nak share pada anda pengalaman saya lah, daripada zaman kancil biru. Lepas tu apa yang saya beli, apa saya pakai, rosaknya apa, melingkupkan duit saya apa. Ada juga kereta yang saya beli tu dulu second hand kan. Kita tak mampu dulu nak beli baru, beli yang second hand. Tapi sebab salah beli, melingkup duitnya. Sebab nak kena maintenance semanjam. Kejap-kejap rosak, kejap-kejap rosak. Ayo, itu saya macam tension juga sebenarnya. Sekejap lagi saya nak tunjukkan gambar dia. Jadi kita live pagi ni manual sikit. So siapa yang dah ready boleh like, comment, share. Kita nak sharekan pengalaman saya daripada zaman saya pakai kancil. Saya kejap daripada zaman saya pakai kancil sampailah kepada kuda merah. Kejap lagi. Sebentar ya. Saya on the way. Sambil-sambil maybe you all pun, okay, you all tengah buat apa tu? Share sikit. You all kat mana, tengah buat apa? Saya kena cari tempat yang tersorok sikit supaya saya boleh bercakap dengan you all tanpa pakai mask. Kiranya pagi ni pun saya exercise sikit lah. Kita berjalan. Sometimes kadang bilik saya yang tinggi tu, saya naik tangga je. Tu je lah yang sempat. Kalau saya tak sempat nak exercise, saya naik je tangga 5 tingkat 6. 6 tingkat. Okay, so just nak share pada you all lah sebenarnya pengalaman, nak cerita pasal kereta. Kenapa saya pilih kereta ni, kenapa saya pilih brand ni. Mudah-mudahan sebab saya saya nak tunjuk pada you all betapa saya sangat minat kereta daripada umur berapa. Sat lagi saya nak tunjuk gambar. Dah ready ni. Saya memang nak sembang je dengan korang pagi ni secara santai, tapi insya-Allah penuh makna. Penuh bermakna. Tapi kita kena buat tripod ni supaya lebih stable. You all kan kat mana, tengah buat apa? Tengah sarapan ke tu? Saya pagi ni saya tak sarapan lah. Saya beberapa hari ni dah makan banyak sangat. Saya juga nak ucapkan terima kasih kepada anak-anak murid saya yang saya ziarah di belah utara. Baru ni kita ada trip pergi ke, mula-mula Puan Izzah nak ke Cameron. Kemudian daripada situ
kita terus ke Sungai Petani melawat sahabat-sahabat lama. Sebab saya percaya kepada konsep atau prinsip ziarah kawan-kawan kita. Ziarah tu, kalau kita terima tetamu tu, insya-Allah bawa penuh keberkatan. Kita ziarah kawan-kawan pun, kegembiraan dia pun insya-Allah. Berdoa mereka ni pun insya-Allah mudah-mudahan dia makbul lah untuk kita. Kemudian saya melawat anak murid saya di Alok Star, ada yang di Penang. Yang last kali adalah kita berada di Perlis. Kita melawat anak murid yang ada di Perlis. Sekejap saya nak adjust saya punya tripod. Sabar ya tuan-tuan. Harap-harap okey lah ni. Okay. So saya nak adjustkan tripod. Dan sambil-sambil kita akan bercakap pasal benda ni insya-Allah. Dan saya tahu kan, mana tahu you all ada apakah impian you all kalau dari segi kereta lah. Sehari ni kenderaan adalah satu orang kata keperluan kan. Tapi of course ada orang ada impian. Ada orang kadang-kadang, setengah orang mungkin kita kena belajar satu benda tau. Kadang-kadang ada setengah orang, alah buat apa benda ni, bazir je, aku tak minat benda-benda ni. Tuan-tuan, manusia ni kalau minat dia sama, hobi dia sama, muka dia sama, rupa dia sama, payah juga tuan-tuan. Disebabkan perbezaan itulah yang menjadikan kita ni unik. Ada orang suka masak, ada orang suka nasi lemak, ada orang tak suka nasi lemak, ada orang suka mungkin mihun goreng. Kan? Jadi kita tak boleh nak fikir, kenapa kau tak suka nasi lemak? Ada tim saya yang tak suka makan kambing. Saya gembira je. Sebab kita boleh makan bahagian dia. Betul tak? Macam adik-beradik kita, ada setengah yang tak suka makan satu benda. Kita pula suka benda tu. Kita bersyukur kita siap bersyukur Kau tak minat? Tak apa, bagus. Kau bagi aku. Kerana setengah kawan-kawan kita kan, dia adalah jenis yang dia tak suka makan sayur. Tak apa, bagi aku sayur tu. Kan, jadi sebenarnya kita ni kena meraihkan orang. Okey, ada setengah mungkin ada orang kata apalah membazir. Membazir tu mungkin pada kita. Tetapi tidak membazir pada orang yang memang dia selayaknya nak ada benda tu. Contoh. Kita nampak ada orang, saya pernah berpeluang bertemu dengan orang yang ada private jet. Mungkin pada kita membazir lah beli private jet. Baik naik boat ke jet ski kat sini Tapi mungkin pada kita kalau kita beli membazir, satu lagi kita memang belum mampu lagi, bukan tak nak. Kan? Tapi pada orang tu mungkin sebab dia run business worldwide, seluruh dunia, dia kena travel ke sana kemari, jumpa customer or klien dia, tak sama lah macam kita. Kita mungkin tak perlukan benda tu, jadi benda tu mungkin membazir untuk kita, tetapi tidak pada orang lain. Okay, so saya just nak cerita pada hari ni, siapa yang berminatlah boleh join. Okay, boleh tak dengar suara saya? Okay, angin kuat sangat kot, saya dekat sikit. Dengar jelas? Okay, Assalamualaikum. Siapa? Yunus Imran. Waalaikumsalam. Tuan Haji. Allah, Masya Allah, baru teringat dah pernah buat haji. Allah Akbar. Sebab saya tak nak gunakan nama haji tu, segan saya kan. Saya pun berdoa mudah-mudahan haji yang kita buat tu mabrur. Tapi segan lah nak gunakan kan. Satu lagi saya kan nampak macam pakcik sangat pula kan. Okay. Kan panggil Bang Haji pun, walaupun ada bang depan dia, Bang Haji pun nampak juga macam dah senior sangat. Dengar jelas? Okay, bagus. Very good. So saya nak share tentang saya ni, betapa saya terlampau orang putih panggil apa? Enthusiast. Semalam ada keluar tau kat sini. Punyalah minat kereta tuan-tuan. Punyalah minat. Ni saya cerita ni. Punya minat Sekejap saya terbalikkan sekejap gambar ni. Gambar ni tak. Saya betul orang kejap. Okay. Lepas tu ada hadiah untuk you Punyalah minat kereta ni daripada seumur apa ni. Kau tengok ni. Tengok ni umur saya berapa tahun. Tengok tu. Nampak? Tu abang Jeep tu. Abang Jeep kau orang lain. Sebelah tu adik abang Jeep. Nampak? Tak tahulah umur masa ni, saya ingat 3 tahun ke 4 tahun kan. Comel. Pujilah sikit. Kalau kau tak puji, siapa lagi nak puji abang Jeep ni? Ni abang Jeep masa kecil ni Ni zaman-zaman ni kalau pergi kedai ni, kedai Cina, kedai runcit, dia cakap Cina, babe. Dia cakap Cina dengan saya sebab ramai orang ingat saya ni anak Cina sebenarnya. Ramai orang ingat saya ni anak Cina. Kan? Cuba tengok anak dia. Tengok anak-anak saya pula Ni gambar semalam. Tengok anak-anak saya pula, muka. Ada tak macam persamaan kat situ?
Silau pula kat sini. Tu anak ni muka anak saya. Si Muhriz dengan Ajwa. Mata tu boleh kuam. Okey. Anak-anak lain dia naik boat satu lagi. Okey. So, jadi kalau cerita pasal kereta ni, saya daripada kecil, saya tak tahulah tuan-tuan. Saya memang suka kereta. Serius. Yelah, salah satu benda selain daripada kita ni ada kesusahan hidup, keluarga kita susah. Satu lagi saya fikir dulu, saya dah besar besok, aku nak beli kereta. Banyak-banyak. Dua benda tau saya nak cerita yang saya pernah berangan ni. Dua benda. Sambil jalan-jalan lah korang ni kan. Tak naklah kita skema satu tempat je, bosan juga. Okay. Sambil-sambil tu, punyalah minat ni daripada kecil lagi. Saya dah fikir, dah besar besok aku nak beli kereta banyak-banyak. Tapi saya tak tahulah kereta apa yang ada. Dulu saya minat Proton je, kancil. Okay. Minat Proton, saya minat kancil. Tu je lah yang minat masa tu. Dan itu je impian kita pada masa tu. Hanya yang tu je. Nak macam mana? Comel, thank you. Terima kasih banyak. Okay, so jadi impian yang kedua yang saya suka, dah besar. Yalah, korang macam tak nak tahu je ni. Cepatlah saya nak cerita ni. Saya memang minat tau. Kalau saya boleh cerita dia punya spesifikasi, dia punya apa benda semua, saya boleh cerita insyaAllah. Okay. Siapa nak tahu cepat? Siapa nak tahu? Story setiap kereta yang saya beli ni kenapa? Why? Kenapa saya suka? Siapa nak tahu? Cepat. Nak tahu ke nak tahu? Cepat. Siapa nak tahu? Okay. Dah. Cepat, siapa nak tahu? Okay. Satu lagi benda yang saya suka adalah, yang saya pernah berangan, saya nanti satu hari nanti, saya dulu minat komputer sebenarnya, walaupun saya masa tu tak ada komputer. Saya tengok kat sekolah ada komputer. Saya pernah pergi rumah saudara yang macam dia adalah orang berada, dia orang yang mampu kan. So saya juga pernah nampak dia punya komputer. Yang masa tu komputer siapa ingat dia pakai disket. Dia pakai disket. Masa tu disket dia pula bukan yang floppy disk tu kecil. Dia yang besar tu Yang komputer dulu kan dia adalah pakai kunci. Saya tak tahu you all ingat ke tidak. Selamat pagi semua. Ada yang baru bangun ke? Okay. Azura Osman, waalaikumsalam. Okay, siapa lagi? Cepat, siapa lagi kat sini? Siapa nak saya sebut nama dia? Sebut nama pun orang seronok kan? Okay. Impian kedua, saya minat pada komputer. Yang saya fikir satu hari nanti aku nak ada satu bilik yang penuh dengan semua barang-barang komputer dan teknologi. Alhamdulillah tu memang dah ada dah sekarang. Saya memang pernah berfikir satu hari nanti saya ada bilik yang ada banyak gila skrin. Tapi tak tahu pula masa PKP ni memang kena menghadap skrin. Okay, memang kena menghadap skrin. Sampai dah silau mata Bang Jeep ni Okay. So saya memang nak kereta. So daripada kecil, kemudian saya sangat antusias. Sehingga sekarang, yelah ada orang minat je, saya faham. Saya juga kumpul tuan-tuan. Ada orang kata apalah bazir beli kereta, belilah property. Ya, saya kumpul property. Saya ada rumah beberapa unit. Saya ada office, shop lot beberapa unit. Saya simpan duit. Nanti siapa nak tahu, sekejap lagi saya boleh share lah kalau nak. Kat mana saya simpan duit, kat mana yang memberikan return, ke mana yang saya fikir. Saya juga mencarum untuk EPF. Walaupun kita bekerja sendiri, untuk owner tidaklah wajib untuk nak ada EPF. Tapi saya mencarum. Dan saya mencarum tu sangat banyak. Saya tahu kita kena set our future sebelum saya boleh capai apa impian kereta yang saya nak. Even nanti saya bagi tahu kenapa saya pilih kereta tu dan why. Kereta tu sangat bagus juga untuk investment. Bukan investment pada marketing Saya beli kereta bukan investment pada marketing. Ada orang tanya saya, alah ni kereta marketing, tunjuklah geran. Alamak saya fikir balik, tak payahlah aku nak melayan benda-benda macam tu. Memang confirm tu kereta saya tuan-tuan. Okay. Mana nak dapat kereta tu, model tu tak ada sewa weh. Tak ada. Kan, memang jangan harap siapa yang tahu tentang kereta Ferrari, Lamborghini, dia memang tahu kat Malaysia ni tak ada orang buat sewa. Kalau BM, Mercedes tu boleh lah sewa dan konon-konon buat marketing. Tapi yang ni mana boleh weh. Mana nak dapat. Okay, so saya nak share gambar saya dulu.
kenapa saya ni memang gila sangat pada kereta, kenapa saya suka. Let me tell you. Let me explain. Siapa nak tahu cepat? Okay. Sambil-sambil saya belanja anda lah bunyi pantai pagi ni kan. Kita orang kata apa? Kita adalah ambil angin kan. Ion negatif, ion positif. Kita nak neutral kan. Ni jap mana? Dah keluar ni. Mana yang saya suka Saya dulu sangat suka. Saya serius Saya sangat suka dan arwah ayah saya antara orang yang sangat juga suka kereta. Cuma dia tidak berkemampuan. Saya nak tunjuk gambar arwah ayah saya yang kita dulu pernah ada van Ford. Tu arwah ayah saya. Tapi ini bukan van dia. Van arwah ayah saya dulu. Dia memang orang yang juga berimpian ada kereta. Saya ingat lagi arwah saya ni lah. Arwah ayah saya ni sebenarnya nama panggilan arwah ayah saya bukan Asadok. Asadok tu nama kat surat beranak. Sebenarnya nama Bugis. Ayah saya ni Bugis. Arwah ayah saya ni yang saya panggil dia Baba. Dia adalah orang Bugis. So nama Bugis tak ada Asadok. Sebenarnya kalau pergi mana-mana tanyalah keluarga Bugis mana. Bisa pula ada orang iseng untuk rumput ni lah. Kita gerak sikit. Sebenarnya tak ada nama. Alamak. Sebenarnya tak ada nama Asadok. Nama Bugis arwah ayah saya adalah Sadek. Kalau siapa yang ada keluarga Bugis, kenalan orang Bugis, you all mesti akan macam tak pernah dengar nama. Tak ada nama Bugis Asadok ni. Nama dia Sadek. So atuk saya, arwah atuk saya, dia pergi balai polis. Dulu kan surat beranak kan kat balai. Sini sunyi sikit. Terbaik. Okay. Dia pergi ke balai polis untuk buat surat beranak. Tetapi atuk saya tulis lah Asadek. Dia bukan tulis, dia sebut anak saya ni nama Asadek. Polis tu tulis Asadok. Jadilah brand Asadok tu sekarang. Dah saya rasa kat Malaysia ni saya seorang je ada nama tu. Tak ada orang lain dalam. Tak ada orang lain yang nama macam tu. Kau faham tak ni? Yes, betul. Ford Econovan tu, Camel Diamond. Siapa kat sini minat kereta, dia pasti akan tahu setiap model. Sebelum tu, arwah ayah saya, mak saya ceritalah pernah ada Toyota KE. Siapa tahu Toyota KE? Kita kalau cerita kereta ni, orang kereta je yang tahu. Toyota KE. Toyota KE. Siapa yang tak pernah tahu Toyota KE macam mana rupa bentuk dia? Yang arwah ayah saya pernah bawa adalah macam ni. Dia warna merah. Patutlah saya rasa kan. Arwah ayah saya dulu pun memang banyak kereta merah. Yang lepas dia pinjam van kawan dia tadi yang berwarna biru terjadi pun, ayah saya lepas tu terus beli Ford warna merah. Ni Toyota KE. Nampak tu? Okay. Ni adalah namanya Toyota KE. Siapa nak tengok? Kereta Toyota ni dia adalah, apa yang bagus tentang Toyota ni, kereta dia tahan. Kereta dia tahan dari segi enjinnya tu dia tahan. Cuma dia tak tahan dari segi dia punya body lah, dia berkarat sikit. Toyota KE, tak ingat lah KE berapa tuan. 20 ke 30 saya tahu Toyota KE lah. Model mana saya tak tahu. Tapi itu dulu memang top. Nampak sangat orang lelaki kat sini ni memang minat kereta. KE 30. Nampak sangat dah jumpa dah ni. Salah satu impian saya juga adalah sebenarnya nak buat review kereta, nak bercakap pasal kereta, nak buat rancangan pasal kereta. Dan siapa ingat tahun lepas ni macam tahun ni saya ada buat review Lamborghini Urus saya bersama Abang Gan pandu laju. Abang Gan itu dah mesej saya, bila kita nak review Pista? Nantikan insyaAllah. Dengan insyaAllah kalau ada kesempatan kita juga nak buat dengan Abu Garcia. Abu Garcia Luxotica. Saya suka dia orang ni sebab dia orang ni punya review, dia orang punya cara explanation tu mudah faham, santai, kelakar. Okay. Tu kereta arwah ayah saya dulu. Tapi itulah, arwah saya memang minat sangat kereta, tapi dia tak berkesempatan lah untuk nak ada kereta-kereta yang bagus. Kan dia pernah lah bawa lori, pernah bawa teksi pun pernah. Arwah ayah saya dia ada segala lesen kenderaan tu. Betul tuan, Mokhtar Kudri. Yes, betul. Memang ada tempat kaset besar dulu. Kaset besar. Dulu kan pakai kaset. Mana ada pakai CD ke apa, tak adanya. Okay, betul tahun ni. Okay, so lepas tu kenderaan saya yang pertama, kereta lah. Kalau cerita motor saya dah hilang. Okay,
Siapa nak tahu yang best? Siapa nak tahu? Siapa yang pernah dengar story saya pernah cerita yang motor ni hilang. Saya pernah cerita kat you all kan, motor saya ni hilang. Baru-baru ni saya dah tahu siapa yang curi. Baru-baru ni, setelah berapa tahun dia hilang 2004, 2020 dan 16, 17 tahun berlalu tuan-tuan. Okay, siapa lagi suka kereta? Angkat tangan. Yes. Selepas 17 tahun baru saya tahu siapa curi. Okay, bila baru ni ada anak murid saya yang datang ziarah, kebetulan dia bawa mertua dia yang baru saja seminggu bersara daripada polis di Skudai Johor, yang memang kawasan tu adalah kawasan UTM. Dan dia cakap sebenarnya kami dah tangkap, dia kata pencuri. Dia memang akan follow mana-mana motor yang dia aim kat dalam UTM, dan ada maklumat daripada orang dalam. Lepas tu dia ambil, dia curi, dia baraikan. Dia ambil spare part je. Dan kita kata kita dah tangkap dah pencuri tu. Oh, ya ke pakcik? Lah, dia kata pakcik memang bertugas sebagai polis kat kawasan Skudai. Saya kata lepas dah 17 tahun baru saya tahu siapa yang mencuri tu. Okay, itu yang berlaku. Okay, so itu kenderaan saya dulu. Kemudian lepas hilang, mungkin sebab Allah Ta'ala, saya percaya, selepas tu saya mula percaya satu persatu perkara ni, setiap perkara yang berlaku ni, dia ada hikmah dia. Lepas tu lah saya dapat beli kancil biru ni. Masa tu saya dah start berniaga secara part time, secara sambilan. Dan dulu masa saya beli kereta ni, story dia adalah, saya kan student, berniaga tu masih baru. Okay, so dan bayar dia masa tu lebih kurang dalam, pada kita mahal lah sebab kita masih student kan. Masa tu kereta kancil ni bayaran dia, saya ingat lagi, deposit RM3,000 sebab harga dia lebih kurang dalam RM30,000. Bayaran bulanan dia kita buat 9 tahun, babe. 9 tahun, sebulan dalam RM350. Mahal lah juga pada kita student nak bayar RM350. Dengan fikir pasal roteknya lagi, insurannya lagi. Dan masa tu saya buat slip yang, saya ni adalah masih student, tapi menggunakan mak punya slip yang kerja kilang. Menggunakan mak punya slip yang kerja kilang, dia sebagai macam guarantor. Dan alhamdulillah rezeki lulus pula dia punya loan tu. Okay, kan. So yang tu lah kan, saya alhamdulillah rezeki saya dapat kereta tu. Dan saya pakai. Lepas tu tak lama lepas tu dah buat sale, melingkup banyak dalam bisnes. Buat bisnes dah lama tuan-tuan. Tapi kebengangan saya adalah, untuk saya nak capai 10,000 pertama tu, saya rasa lama, babe. Lama sangat. Saya rasa setelah berniaga dalam berapa tahun 2004, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8. 2008 saya ingat. Lepas 4 tahun baru saya dapat 10,000 pertama. 4 tahun tau. 4 tahun hanya untuk break 10,000 pertama. Tapi saya tahu, bila kita break 10,000 pertama tu lah kunci yang kita dah mula tahu dah. Oh, nak buat 20,000 macam mana. Dah mula nampak 30,000. The moment bila kita capai benda tu, dia jadikan kita ketagih dengan pencapaian. Dia panggil ketagihan kejayaan. So kita lagi nak. That's why kenapa hari ni, kenapa kami sentiasa bercakap, sentiasa sebut capai 10,000 pertama, capai 10,000 pertama, capai 10,000 pertama. Sebab saya tahu, saya sendiri pun lalu benda tu. Anak murid saya pun sama. Okay, kita sama cerita kereta. Kemudian saya beli kereta ni pula. Mana alamak, macam tak ada gambar pula. Saya beli Myvi sebenarnya, yang sekarang ni boleh terbang. Okay, yang sekarang ni boleh terbang. Memang boleh terbang. Ada jap. Ada kat sini. Saya beli kereta Myvi sebab masa tu saya nak beli kereta lain tak boleh. Saya mula-mula pernah nak buat loan kereta. Masa tu kita dah berniaga lah kan. Saya nak beli Proton perdana sebenarnya. Proton perdana V6. Yang saya nak beli tu second hand. Tapi tahulah kita punya bisnes tu bukanlah cantik sangat. Melingkup je panjang. Tak lulus. Ni saya punya Myvi ni. Ada. Ni Myvi saya ni. Myvi first model weh. Okay. Ini pun masa tu guna nama orang rumah saya.
Saya nak beli perdana, tak layak, tak lulus. Kemudian saya try nak buat loan beli Proton Wajar. Masa tu Wajar, Proton perdana tu dia nak jual second hand lebih kurang dalam 60 ke 70 ribu. Dan saya tak lulus. Sedih. Memang sedih lah kan. Kita minat kereta, saya suka kereta. Dan bila saya ada kereta, saya tahu saya akan bergerak gila-gila. Saya akan pergi berjalan, pergi cari ilmu, pergi jumpa klien, customer. Kan? So, tak dapat lah sekali saya macam, apalah. Dan masa tu Puan Iza adalah tunang saya. Masa tu kami baru bertunang tahun 2006 2007. Ni 2007 saya rasa. Kami baru bertunang, dia kata dia cikgu. So saya guna nama dia. Nampak tuan-tuan, saya dulu nak beli Myvi pun tak layak guna nama saya. Sama Mishael betul kan? Chef Taco anak murid saya. Ni nampak? Saya pakai nama Puan Iza. Sebab tu saya sangat appreciate dia. Dia temankan anak pergi sarapan. Saya kata, hari ni sayang tak payah live, abang live. Sebab cerita kereta kan, orang perempuan kan dia tahu kereta tu tayar 4. Okay, tu je. So, dia saya gunakan nama dia. That's why kenapa saya sangat appreciate. Sebab ketika kami naik, dia adalah orang yang sangat banyak bantu saya. So, kenapa pula kita nak tinggalkan dia? Kenapa pula kita tak nak hargai orang yang bantu kita? Even ada beberapa orang keluarga angkat saya baru ni pun saya transferkan duit sebagai appreciation saya ketika mereka ni lah banyak membantu saya, mendorong saya ketika saya susah dahulu. Ketika saya bawa kancil dan Myvi hitam ni lah tuan-tuan, yang gunakan nama Puan Iza. Tak layak nama saya. Tak cukup tu, ada lagi, ada. Lepas tu tuan-tuan, saya ni adalah orang yang suka kereta Continental sebenarnya. Sebab dia berat, dia padu, dia tak membuang. Kalau macam kereta yang Japan car kan, dia Japanese car kan, dia agak ringan. Kalau kita corner tu dia ada lari sikit. Okay, so saya pun mengada-ngada lah. Dan masa tu pula, siapa ingat zaman 2009 2008 tu, okay, masa tu cerita yang top adalah cerita movie yang top adalah cerita Taxi. Siapa ingat Taxi yang versi France? Kan ada cerita Taxi yang menggunakan Peugeot. Diorang panggil Peugeot, orang panggil sini, orang sini panggil Peugeot. Suka hati kita je lah kan. Okay, kat sana dulu dia panggil Peugeot. So saya pun mengada-ngada, saya jumpa masa saya berjalan di Segamat, saya ternampaklah Peugeot ni. So saya beli second hand. Saya jual Myvi hitam ni tadi. Saya jual Myvi hitam ni tadi dan saya beli Peugeot ni. Masa tu yang band nombor dia lawa lah, sebab saya dapat nombor dia sekali. JKY 1888. Ni Peugeot 307. 307. Yang ni lah saya beli. Pun sama guna nama Puan Iza. Nama saya masih lagi tak clear. Teruk kan? Niaga-niaga ni tapi macam mana nama tak clear, tuan-tuan? Bayar tak cantik, bayar lambat. Dan saya pun pernah terikut saranan yang salah. Ada pernah orang ajar saya, salah saya juga, saya bodoh pergi ikut. Yang bodohnya saya, bukan dia. Dia kata kau bayar jangan awal sangat. Macam contoh dah lambat 2 bulan, bank call baru kau bayar yang sebulan. Kau buat lagi 2 bulan, 3 bulan, lambat, bank call, baru kau bayar sebulan. Saya pernah buat formula tu ketika buat kereta Peugeot ni dulu. Peugeot ni masa saya beli ni, pernah pergi naik kereta ferry Pulau Pinang pun pernah, Langkawi pun pernah sampai. Okay, saya pun buat lah macam tu, bayar lambat. Ada sekali tu bank call. Masa ni saya ingat loan daripada satu bank. Okay, saya faham kejap lagi kita pun ada kelas. Saya pun tak lama sangat, kita ada kelas. Lepas ni kita ada buat satu convention khas untuk nak bantu you all semua secara percuma, tak ada bayar. Okay, so bank call, dia kata tuan kena bayar hari ni untuk 2 bulan yang tertangguh. Kalau 2 bulan ni tak bayar, kami hantar orang untuk tarik. Apa? Masa tu dia kata, aku ingatkan kena sangkut 3 bulan. Lah, rupanya ada setengah bank, kau sangkut 2 bulan pun dia dah call nak tarik. Masa tu saya kata, ya Allah, berapa perlu ni. Dan saya ingat lagi zaman tu, mana aku nak cekau duit tak ada ni, nak bayar macam mana. Saya tak ingat masa tu, mungkin saya tak ingat secara spesifik. Tapi yang saya rasa, saya terpaksa pinjam mak saya terpaksa juga pinjam daripada mertua saya.
Okay. So dengan muka tak malunya, aku ni patut jadi anak menantu, dah jadi macam anak hantu. Paksa pula kena minjam pula. Alamak, saya kata, aku ni kenapa? Dan masa tu lah banyak benda ketika tu lah yang tak dapat nak bayar, fail. Kena warning pula dengan bank. Kan? Menyebabkan saya rasa saya sangat malu. Maruah saya sebagai macam, aku berniaga dah lama. Kenapa jadi macam ni? Kenapa aku masih lagi tak okey berniaga ni? Sebab masa tu dah 2009, 2010 dah. Dan saya berniaga adalah mula 2004. Tapi sampai 2010 tu saya masih lagi tak stabil. So itu yang menyebabkan saya rasa macam, dan apa lagi yang best, cabaran yang best. Kereta ni tuan-tuan, asyik rosak panjang. Asyik rosak. Sekali rosak 2,000, 3,000. Sekali rosak 2,000, 3,000. Pernah sampai 10,000. Nak tukar timing belt sahaja, timing belt sahaja saya tuan-tuan 8,000 ke 10,000. Dan saya congak-congak masa tu, kereta ni saya terpaksa berhabis berpuluh ribu setahun. Pernah sampai saya terpaksa gadai emas sebab nak repair kereta tadi ni, sebab saya tak ada kenderaan nak gerak. So masa tu saya dah start pergi cari ilmu. Saya dah start banyak pergi KL, kan, turun ke KL. Ada start saya pergi kadang-kadang pergi ambil stok, pergi meeting. Tapi kereta ni buat hal. So saya rasa macam, ya Allah, bodohnya aku ni, kenapalah aku macam ni. So saya buat keputusan untuk lego kereta ni. Sementara tunggu lego tu, first time dalam hidup saya selepas daripada kancil, kereta yang kedua nama saya, sebelum tu nama Puan Izzah, adalah Myvi yang ni. Masa tu Myvi ni dia keluar lagu Myvi OO Best. Anak saya Ammar yang sulung, dia kalau panggil kereta ni dia tak panggil Myvi. Ammar, ni kereta apa? OO Best. Sebab lagu dia masa tu dia keluar lagu dia Myvi OO Best. So anak saya panggil kereta OO Best. Tuan-tuan, so saya belilah kereta ni sebab saya rasa dah aku namanya mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Okay, so saya beli kereta ni sebab saya kata tak apa, maintenance murah, tak mahal mana. Monthly pun saya bayar masa tu saya ingat 500 ke 600 ringgit sebulan. So this is the first time yang saya beli menggunakan nama saya dan menggunakan payment daripada statement bank daripada business online. Masa tu. Okay, first time guna nama saya dan first time menggunakan statement bank berniaga online. Saya start jual barang-barang secara online, secara dropship. Okay, dan tak lama lepas tu, bila kita ni dah mula berjaya satu benda, dia jadi macam gian tau. Dan saya tak sangka, saya dulu tuan-tuan, satu benda yang saya sangat takut adalah pergi showroom. Sebab saya pernah beberapa kali tak dilayan tuan-tuan. Saya pernah pergi ke satu showroom kereta, tak nak sebut brand tak baik. Saya pergi, saya hanya tanya pamphlet je, bang ada pamphlet tak bang? Dia macam halau saya. Mungkin yelah masa tu kita muda lagi, masa budak lagi. Orang lain tanya satu model yang kecil, saya tanya model yang besar. Okay, dan saya dihalau. Dia macam tak suka, dia tak layan pun. Saya kata, ya Allah, kenapalah ada orang kita ni. Masalahnya orang kita, babe. Masalahnya adalah orang kita. So menyebabkan saya rasa macam, oh tak apa, kau tak layan aku Aku tahu aku tak ada apa-apa. Kan? Tak dilayan, babe. Dia minta pamphlet je, bukan minta test drive. Bukan minta pun buka kereta tu dan tengok. Tak pun. Then selang berapa hari ke minggu lepas tu, tiba-tiba saya nampak showroom kereta ni. Saya singgah. Masa tu ada seorang nama dia Lim. Saya ingat lagi nama dia. Saya ingat nama orang tu, nama dia Lim. Saya panggil dia Lim. Dia macam guys yang umur dia dalam sekitar 40-an saya rasa. Saya singgah tuan-tuan. Dia sambut saya. Tuan main sini tu. Tuan nak tengok apa kereta ni? Okay, let's see the car. Oh, saya rasa macam tu. Layanan dia. Aku ni, dan masa tu saya baru pakai Myvi tu sebulan. Myvi yang tadi saya baru beli sebulan. So sebab kita kan perlukan 2 kereta. Satu saya pakai, satu lagi kan Puan Izzah. Sebab Puan Izzah kena pergi sekolah, bawa kereta. So saya fikir tak apalah, Myvi ni bagi pada wife saya bawa pergi sekolah, mudahkan dia. Dan saya perlu cari satu lagi kereta. Dan saya masuk, saya dilayan macam gila-gila. Bagi air. Nak test drive? Boleh, jom kita test. Saya rasa macam wow, amazing saya kata.
Layanan daripada this guy sangat amazing. Menyebabkan saya asalnya tak confident. Dan dia kata, okay, data semua kita rasa best. Ada pula dia bagi masa tu package service maintenance selama 2 tahun percuma. Wow, saya kata. Lepas tu dia teroffer, tuan, dia kata nak tak kita masuk loan. Saya kata, saya ni nama saya baru first buat. Masa tu kan nama kita dah buruk. Baru nak okay balik yang saya beli Myvi tadi. Dan saya baru beli Myvi tu 1 bulan. So dia kata, saya kata boleh ke kita nak masuk loan dan boleh ke bank luluskan? Boleh lah, no problem, you jangan risau. You bagi you punya dokumen. Dan saya pergi, saya submit dokumen tu kepada Mr. Lim ni tadi. In a few days, loan saya lulus. Saya mula rasa macam wow. Saya kata, dahsyat lah. Dan masa tu dapat lulus adalah daripada Maybank. Okay. Dan Alhamdulillah, saya dapat kereta ni masa tu, Toyota Camry. Tuan-tuan yang pelik saya memang suka kereta besar-besar. Sebab saya ada family yang besar. Saya ada mak, saya ada mertua saya, adik-beradik ramai. So masa tu tuan-tuan, saya beli Camry ni. Saya ingat masa tu harga dia dalam, saya pun tak terfikir saya mampu untuk miliki kereta yang lebih 100,000. Sebab saya pernah pergi satu showroom, dia kata kenapa tengok Camry? Kenapa tak tengok Vios? You kan muda lagi. Dia tak faham keperluan saya. Saya keluarga besar. Bukan semua orang keluarga dia kecil. Kan? Dan bukan semua orang macam tak mampu kot nak beli Camry. Yelah masa tu umur saya muda lagi. Saya ingat masa tu umur saya dalam 27 atau 28. Dan nak beli Camry. Serius, saya disindir juga tuan-tuan. Ada orang sindir. Kereta apek-apek. Kereta toke-toke Cina. Tak kena langsung dengan saya masih muda. Tapi saya fikir ada aku kisah. Aku kisah pasal keluarga aku, babe. Tuan-tuan, saya dapat je kereta ni. Saya pergi rumah mak saya masa tu. Mak saya pun masa tu, masanya mak saya tak ada rumah lagi, rumah sewa di Pontian. So saya balik, minta restu daripada mak. Dan saya terus bawa mak saya jalan-jalan pergi Kelantan. Mak saya memang suka nak pergi Pengkalan Kubur. Mana lagi kalau belanja kat Kelantan tu? Pengkalan Kubur, dia nak pergi pasar Siti Khadijah. Dia nak pergi mana, saya bawa. Dan Alhamdulillah lah, muat lah kereta. Sebab mak saya pun of course lah, dia beli banyak. Dia nak beli periuk, mangkuk tingkat, dulang, sudu, kain batik. Tahu tak penuh dia macam mana? Penuh dia macam mana? Sampai kat bawah kaki passenger ni pun ada barang. Dan walaupun ada orang macam tadi saya kata, saya disindir beli kereta orang tua. Kan tak padan, umur masih muda, tapi beli kereta orang tua. Pedih ulu hati weh. Pedih ulu hati abang. Nak macam mana? Okay. Itulah yang berlaku tuan-tuan. Tapi tak apalah, saya macam tak apa. Saya suka kereta Camry tu. Maintenance murah. Kebetulan saya dapat offer 2 tahun 2 tahun free service, tak ada. Dan saya memang heavy. Saya ingat setiap sebulan 2 bulan pasti kena pergi servis. Setiap sebulan 2 bulan servis. Setiap 2 bulan servis. Sampai dalam setahun pertama saya bawa kereta tu adalah lebih kurang dalam, tak silap saya, 80,000 kilometer setahun. Dalam 1 tahunnya saya drive that car, Camry ni tadi, 80,000 kilometer. Kau bayangkan? Setahun orang Melayu mungkin pakai 2 tahun 3 tahun lah, baru 80,000. Macam kereta saya sekarang banyaknya macam tu lah, sebab kita ada few. Kan? So 80,000 km dalam setahun. Myvi saya setahun, yang Myvi warna hitam yang saya share tadi, saya masa tu buat MLM. So saya banyak kena pergi travel. Myvi tu lagi ganas. Setahun 120,000. Setahun 120,000 km. Yang Camry ni tadi okey lah, boleh lah kan. 80,000 km setahun. Korang ada record macam tu tak? Okay, saya ada record yang macam tu. Macam, thank you pada yang masih like, comment, share. Okay, saya terang sekejap lagi tak ada gelar 8.30. Okay, tapi saya nak sambung ke sekarang ke nak sambung lusa? Nak sambung kan? Terima kasih juga yang saya start belanja lah, love sikit. Okay, terima kasih kepada yang share. Terima kasih yang saya perhatikan tadi, yang tag kawan-kawan dia. Thank you Ayu Sehat daripada tadi komen. Thank you Wan Azizi. Laju weh Camry tu, saya boleh buat 220. 220 tu easily lah, insyaAllah. Senang dapat. Kan? Sebab dia
pada saya best lah. Walaupun orang macam tak kena betul lah mamat ni budak muda lagi beli Camry. Apa hal? Saya cakap lantak kau lah. Aku nak kereta tu nak macam mana? Okay, betul. Saya dapat je kereta. Memang saya guna sehabis-habis. Kan? Aniza kata nak sekarang. Okey lah. Ada lagi hantar saya star. Ya Allah. Sebenarnya kan kau hantar star ni saya masih lagi belum check. Apa nak buat dengan star ni? Tim Momentum. Tolong saya. Tolong check hari ni star ni nak buat apa? Boleh redeem ke? McDonald ke? Kan, thank you belanja saya star. Saya belanja anda lagi banyak ilmu bagi ni insya-Allah. Okey. Tuan-tuan, saya nak cerita lagi. Lepas tahun pakai Camry, saya nak bagi tahu apa feeling bila kita dapat kereta impian. Of course lah, bila kita dapat impian kita, pertama sekali doa jauh daripada riak, ujuk, takabur. Doa yang tu. Tak mau ada perasaan yang macam tu. Kita tak nak ada riak, ujuk ataupun takabur, tak nak. Na'udzubillah, kita tak nak. Tapi saya nak bagi tahu. Salam Tuan Najib. Waalaikumsalam Aziz. Zafran, sekarang? Okey, sekarang. Okey. Feeling dia adalah kita rasa best, kita rasa confident. Saya takut apa? Ni ketakutan saya nak cakap juga. Ketakutan adalah tak mampu nak bayar sebab saya dah ada pengalaman ngeri. Beli kancil tertunggak, beli Myvi pun tertunggak. Tapi semenjak saya beli Myvi yang kedua tadi, yang warna biru tadi tu, light blue colour tadi, saya mula bayar dengan disiplin. Saya mula buat SI, standing instruction. Potongan, direct je potong. Saya tak nak lambat bayar. So semenjak yang Myvi tu, sampai hari ini, saya tak pernah bayar kereta lambat. Saya betul-betul bertaubat. Sebab saya tak nak sitos dengan sikri saya tak cantik. Okay? Saya tak nak dia jadi tak cantik. Dan semenjak itu jugalah yang saya kata saya mula simpan emas. Sebab saya tahu, saat kita susah, nanti kita boleh guna emas untuk pajak, recover balik bisnes, tebus balik, dapat profit, tambahkan lagi emas tu. Tu formula yang saya pakai. Okay? Kan? Ada yang nak dengar lagi tak ni? Dah 40 minit. Okay. So lepas, dan bila kita ada kereta tadi, kita mula kayu bisnes dengan sangat laju. Kita dah mula ada dalam kepala otak kita, nothing is impossible. That's why bila nak capai impian, satu level. Tapi saya berbangga jugalah dengan anak murid saya sekarang. Diorang lagi cepat, diorang lagi pantas. Ada dua orang anak murid saya dah tempah BMW X6. Saya sendiri pergi temankan. Nantilah lain kali kita cakap, tak nak cakap sekarang. Okay. Dia tempah BMW X6, saya sendiri pergi temankan. Dan saya kata, wow, pencapaian mereka lebih laju daripada saya. Tapi tak apa, tugas saya sebagai seorang guru adalah make sure anak murid saya capai lebih cepat daripada saya. Okay. Sama juga guru saya. Dia pun pasti nak anak murid dia capai lebih cepat daripada dia. Tapi apa pun, guru kita tetap adalah orang hebat. Guru kita tetap orang yang kita perlu hormati, menjaga adab kita dengan dia. Okay. Lain kali saya share kenapa saya simpan emas dan bagaimana emas tu bantu saya capai kereta impian. Ramai tak tahu benda tu. Next saya drawing lah. Nanti next time saya tulis macam mana saya boleh capai kereta impian dengan saya start mula menyimpan emas. Siapa nak tahu benda tu? Okay, nak tahu kan? Next time, itu live nanti. Dan benda tu menyebabkan kita lebih yakin. Dan satu hari tu, benda yang saya paling takut adalah untuk singgah showroom kereta yang mahal. Yang mahal pada saya masa tu adalah Mercedes. Saya tukar side, saya belanja dapat side belah sini pula. Wah, cantik kan? Okay. Benda yang saya paling takut ketika itu adalah Mercedes-Benz. Saya takut nak singgah. Sebab saya takut tak dilayan. Macam pengalaman lepas tu menyebabkan benda tu macam ada parut tau. Menyebabkan kita macam takut. Siapa nak layan macam mana kan? Dan tiba-tiba satu hari tu, ada seorang dia mungkin check record ke apa. Nama dia Haji Ismail. Dia kata, Tuan Najib, saya ni Ismail lah. Dia kata daripada Mercedes. Nanti jemputlah datang. Kita ada festival macam kita nak habiskan kereta demo car. Stok ada lagi yang tak habis ni. Kita nak Lego dengan diskaun yang menarik. Dia kata singgah lah, kalau free nanti singgah. Kan? So saya pun masa tu nak singgah tak singgah. Macam malu, segan, takut. So tiba-tiba ketika saya lalu kat Skudai masa tu, kan ada cycle and carry. Siapa ingat? Sedekat dengan Ansana, kan ada cycle and carry. Masa tu saya ke JB. Saya dengan adik ipar saya. Nama dia Hafiz. Dia kata, lepas tu
Masuk juga. Saya cakap Hafiz, abang tak singgah tau. Abang tak nak singgah MERS. Takut lah. Oh ya ke? Tak apalah abang naik. Kita tak apa. Kita pergi destinasi. Saya tak ingat masa tu saya nak pergi mana. Nak pergi jumpa orang ke apa. Tiba-tiba masa lalu depan tu, masa hampir tu, hati saya macam berdebar-debar. Saya kata, singgah lah. Bukan ada apa pun. Kan bukan kena bayar pun. Kalau test pun free je dia nak bagi ya. Satu lagi sebab ada Haji Ismail ni tadi, dia dah call saya. Saya pun singgah. Saya singgah, saya pun test. Saya test, Haji Ismail kata tak apa Tuan Najib, tak payah bayar deposit. Buat loan dulu. Buat loan. Saya pun buat loan dan dapatlah kereta ni. Okay. Dapatlah saya punya the first Mercedes. Dan saya bukan beli yang promo yang demo car ke apa tu. Saya memang dapat yang brand new. Cuma saya dapat some discount yang menarik. Alhamdulillah saya dapat Mercedes ni. Okay. Dan lagilah menyebabkan masa tu, ya Allah, sebab saya dah biasa bayar Camry ni tadi. Sebab dulu kan kita bayar kereta kan tak berapa mahal. Bila Camry tu kita dah mula bayar yang macam 1,500 sebulan. Kalau tak silap saya 1,500 saya bayar Camry. Dan Mercedes ni adalah 3,000. Maksudnya dia naik double. So kita dah naik ikut level. Dan Alhamdulillah saya berjaya miliki Mercedes tu. Saya berjaya capai lebih besar lah lepas tu. Dan masa tu pun saya kena perli juga. Macam biasa orang kita kan, ada yang post gambar motor kapcai. Sebenarnya kita hanya perlukan benda ni je. Motor kapcai ni untuk bergerak daripada point A ke point B. Adalah membazir kalau beli Mercedes bla 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 macam tu lah. Saya kena perli di social media oleh geng-geng yang macam like konon-konon macam seperjuangan lah. Tapi kena perli lah. Saya kata korang ni kan, cubalah jadi orang yang kalau orang capai sesuatu tu raikan. Tapi saya fikir pada diri saya masa tu, tak apalah, aku kalau lepas ni kalau kawan-kawan aku capai, aku akan macam congrats. Saya congrats kat dia. Bagi galakkan lagi, bagi bagi dia rasa macam sangat best, sangat feel good condition. Bukannya pergi perli. Dan saya ingat juga ketika saya beli yang Camry ni tadi, ada seorang kawan yang tak pernah pun selama ni ucap tahniah. Tuan-tuan, dia datang, tahniah. Itu pun, dia tak pernah puji aku selama ni. Tak pernah langsung say apa-apa. Tahniah sebab tambah hutang. Saya mula macam tu lah. Moment tu saya macam, ya Allah, aku ingat kau ni betul-betul lah nak puji, nak say congrats. Sebab kita tengah gembira. Kita tengah, at least kalau dia say tahniah ke macam tu, kita pun, aku doakan pun kau pun capai. Aku doakan. Tapi tidak. Tak. Tahniah tambah hutang. Saya kata, ya Allah, ada juga manusia macam ni kan. Cabar kan. Okay. Saya rasa saya cerita takat tu dulu. Dan kita ada bahagian kedua lah So saya dapat capai. Apa saya nak cakap adalah, bila you ada dream, you just hit benda tu, buat betul-betul. And kalau you all ni adalah seorang peniaga, especially agent, dropship, you all setiap you all ni sebenarnya boleh capai. You all boleh capai, InsyaAllah. Tak ada benda yang tak boleh dicapai. Sebab kita kena ingat, saya remind sekali lagi, kita adalah bertuhankan Allah Ta'ala yang maha kaya. Kita bertuhankan Allah Ta'ala. Tapi kami sentiasa memaafkan. Kami masih lagi berkawan-kawan dengan sahabat walaupun mereka cakap macam tu. Tapi saya nampak ada yang mula dah berubah. Kita tidak tinggalkan kawan. Walaupun mereka cakap macam tu, setiap hari raya, setiap ada kenduri, setiap ada apa, kami panggil, kami ajak. Dan kami tahu dengan kami tunjukkan role model yang baik, sedikit demi sedikit batu yang kalau dititiskan air setiap hari ni pun mampu untuk berlekuk lah, apatah lagi manusia. Faham kan? So, pada hari ni kami ada buat satu kelas untuk anda. Kita ada setiap hari Sabtu kan, kita ada sesi namanya onlinekan bisnes anda. Okay. So hari ni kita buat special, iaitu kita ada convention capai 10,000 pertama. Di mana hari ni kami himpunkan ada 30 orang anak murid kami yang dibimbing oleh saya, yang dibimbing oleh para trainer momentum, Cikgu Rashid, Cikgu Fikri, Cikgu Nas, Cikgu Fidaus, Cikgu Syakirin, ramai lagi trainer-trainer yang kita ada.
sama-sama membantu usahawan peniaga ni. Dan kami himpunkan 30 orang hari ni daripada 8.30 pagi sampai 5.30 petang untuk you all dengar sendiri pengalaman dia, bagaimana mereka ni buat bisnes dan mengonlinekan daripada mengikut apa yang kita ajar, mengikut apa yang kita tunjuk. Dan Alhamdulillah mereka ni adalah orang yang dah capai 10,000 pertama. Malahan ada yang capai lebih. Yang lebih tu memang kita dah terover. Kita kita gagal tepati janji kami lah, iaitu nak capai 10,000 pertama. Tapi mereka boleh buat sampai, ada yang sampai 50,000, ada yang sampai 100,000. Kami terpaksa break the promise tu. Kami janji 10,000 je, tapi mereka terbuat 100,000. Ada yang terbuat 70,000. Dan saya nak anda join hari ni, dengar sendiri. Please, tolong dengar sendiri daripada kata-kata mereka yang dah pun buat 10,000 pertama ni. Okay. So macam mana nak join tu, tim saya dah bagi dah. You all boleh join kat situ. Di Telegram Najib, anda boleh dapatkan link bagaimana nak join convention ni. 100% percuma, tapi saya nak cakap ilmu yang you dapat dalam tu sebenarnya bukan percuma. Kami yang sponsor. Okay, kami yang sponsor. Kami nak tunjuk pada anda bahawa nothing is impossible dengan keizinan daripada Allah SWT. So please come untuk join kelas kita pagi ni. Follow betul-betul. Okay, next time saya share pula sampai kepada saya janji tadi daripada kancil biru kepada kuda merah ni nanti insyaAllah. Okay, terbalik pula. Okay, nanti saya share bagaimana sehingga kenapa saya pilih this brand. Dan kenapa saya pilih juga yang you tahu saya ada lembu merah, lembu merah tu Lamborghini saya ada lagi di rumah. Sometimes saya bawa lah, tukar-tukar. So sampai kepada kuda merah, kenapa? Apa story dia? Bagaimana nak capai? Apa halangan dia? Okay, apa kita nak buat? How to achieve dream? Inilah benda-benda yang insya-Allah kita nak share pada anda. Okay? Saya ucapkan terima kasih pada anda yang join hari ni. Okay, saya pun dah nak kena gerak ke sana. Saya nak tengok adakah wife saya dah habis sarapan ke belum. Saya buat intermittent lah hari ni. Sebab semalam, kemarin dah makan terlampau banyak. So saya rasa hari ni kita buat intermittent lah. Kita tak nak makan sangat. Okay. Tunggu kan pukul 1 ke pukul 2. Okay, dan kita juga ada beberapa lagi event-event penting back to back. Saya memang tak berehat tuan-tuan. Besok dah ada event dah. Ada lagi kelas online ke, kelas apa ke. Kita ada terlalu banyak event yang insya-Allah kita nak membantu ramai sangat peniaga-peniaga macam you all semua lah insya-Allah. Kita nak bantu anda. Tempat ni dulu kat sini dah ada satu pool depan laut ni. Tapi sekarang dia buka yang kat depan sana je lah. Mungkin sebab dah lama sangat PKP kan. So kita pun faham. Terlalu banyak sangat. Terlalu lama PKP menyebabkan ramai orang yang terkesan. Dan saya tahu mungkin anda yang dengar ni pun salah seorang yang daripada mereka yang mungkin terkesan. Mungkin hilang kerja. Mungkin bisnes tutup. Bisnes slow down. So please come to our convention hari ni. If you tak ada apa-apa, tolong betul-betul ni. Saya merayu untuk you join. Sebab bukan untuk kami. Dia ada lebih untuk you all juga sebenarnya. Okay. Macam buat persembahan pula. Pakai stand macam mana tu. Saya pakai tripod. Saya bawa tripod ni ke mana-mana untuk nak live, nak untuk mengajar you all semua insya-Allah. So please masuk ke telegramnajib.com. Jangan malas-malas. Dapatkan kebangkitan insya-Allah dengan izin Allah. Dapatkan semangat kat situ. Dapatkan cara, dapatkan method macam mana. Nampaknya Puan Izzah tengah main dam haji lah dengan anak saya. Bagus-bagus saya nak tutup live. Tak jadi tutup live. Kita tengok dia tengah main dam haji dengan Husna. Rumah saya dulu juara chess. Saya kalau chess, ya Allah, aku tak reti lah nak main. Memang tu bukan saya punya forte lah. Tapi Puan Izzah, dia memang kaki chess. Bukan chestnut, chess. Chestnut tu kacang. Umi, Husna. Abi tadi nak tutup live dah, tapi tak jadilah tengok kau orang main ni. Tu main dam haji saiz besar. Payah juga nak tengok macam mana ni. Una pandai ke? Macam mana tahu mana? Warna sama je. Warna sama je ni. Makan, jangan tolak rezeki. Dah makan dah? Kakak dah makan ke belum? Ramai gila orang dah makan dah. Kakak Una dah makan? Dia makan apa? Waffle? Una pandai main chess tak? Pandailah untuk kalah. Abi nanti lawan Umi Una geram. Una geram. Abi nanti lawan Umi Una geram.
Abi tak boleh lah. Mana Abi boleh menang lawan Umi? Madam Rosli, Waalaikumsalam. Dah benar belum? Dah belum? Ada Lambat lalat dah pula. benar. Okey lah, itu sajalah saya rasa. Kita jumpa lagi next time sayang. Nak say something? Bye. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Bye. Bye. Jumpa lagi. Harap bermanfaat. Bye.